Daripada hak dia pada 10 hari bulan. Tiba kita pergi buat berapa belas hari bulan atau 20 hari bulan lebih kita pergi buat. Atau masuk safar baru teringat nak buat. Tak, baru nak buat. Maka tak ada hak kedua tu. Tapi kita buat juga, mungkin ada di situ ada ganjaran pahala. Cuma tuntutan hak tu tidak hilang. Dia hilang ada tuntutan hak pada 10 hari bulan Muharram. Maka dengan wujud yang kedua itu, hilanglah hukum yang dahulunya. Daripada hak dia pada 10 hari bulan. Tiba kita pergi buat berapa belas hari bulan atau 20 hari bulan lebih kita pergi buat. Atau masuk safar baru teringat nak buat. Tak, baru nak buat. Maka tak ada hak kedua tu. Tapi kita buat juga, mungkin ada di situ ada ganjaran pahala. Cuma tuntutan hak tu tidak hilang. Dia hilang ada tuntutan hak pada 10 hari bulan Muharram. Maka dengan wujud yang kedua itu, hilanglah hukum yang dahulunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نبي الكريم وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولمشايخنا في الدين وخصوصا إلى الشيخ أبو الفضل إمام تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري، وإلى الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن عبد القهار تؤبل مانيس رحمه الله تعالى عليهما ونفعنا بعلومهما وسرهما، ثم لأصولنا ووالدينا وذرياتنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا ولمن كان حق العنا ولمن أوصله ولجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات كلهم أجمعين إن شاء الله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung kitab Hikam Jawi ini, muka surat 18 bagi 11 daripada atas ni. Yang tengah-tengah ni. Jadi sebelum kita pergi situ, insyaAllah kita sambung, kita naik balik kita naik balik lah dua baris ke atas, 2-3 baris ke atas tu. Kita baca matan ni. Matan ini hikmah dia. La tataqarrab, la tataqarrab, la tataraqqab. Tataraqqabu ni jangan tunggu, jangan tangguh, jangan menanti-nanti, jangan tunggu-tunggu. Dia kalau dalam sini nak al-faragha. Kalau sini lah faragha. Tapi kalau ambil daripada kitab asal, bahasa emaknya furugha. Dia sama ya. Al-furugha, faragha ni sama ya. Dia asalnya, jadi maknanya setelah selesai satu-satu tugas, satu-satu amal, satu-satu kerja. Supaya tu imam baca saat ni rakaat pertama saat ni. Fa idza faraqta, apabila selesai satu tugas, satu kerja, fansab,
Nasab ni buat pula kerja hak lain pula. Oh, nah, rakaat pertama al-nashrah tadi, al-insyirah. Ini tugas kita ni. Nah. Jadi la tataraqqab. Nah, jangan hidup tu pula tak boleh hidup. Sebab kena maki dia ambil balik pada awamil la saat ni. La tataraqqab, jangan menanti-nanti furughal aghyar ataupun faraghal aghyar tu. Yakni halangan-halangan dunia ni. Halangan-halangan makhluk. Fa inna dzalika, yang demikian itu yaqta'uka, akan memutuskan engkau anil wujudil muraqabati lahu, akan memutuskan kita daripada muraqabah pada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah ni maknanya putus kita daripada ingatan Allah Subhanahu wa taala, putus kita daripada rasa kita ni diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat ke Allah lah, senang. Lala dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja kita 24 jam, 24 apa ni 20,000, 24,000 nafas kita ni, kerja kita tak boleh lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini insan yang terbaik. Ada masa-masa terlupa juga. Terlupa kerana wujudnya aghyar, ada nafsu, ada diri kita, ada anak bini, keluarga, ada harta benda, kereta, rumah, kebun, gapo, semua binatang peliharaan. Nah, ada dunia, ada syaitan iblis yang menyebabkan benda ni menghalang kita daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Fima, yang mana di dalam waktu tersebut huwa muqimuka fi, Allah Subhanahu wa taala nak kita buat sesuatu, ada kewajipan kita. Jadi balik pada yakni, bila letak gitu baru dapat jelas sikit. Yakni jangan engkau menanti-nanti di dalam mengerjakan amal itu selesai. Faraq, al-furu', al-faraq. Furu', faraq. Amal itu selesai daripada aghyar, daripada gangguan halangan-halangan makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau makhluk yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala, tafadhal, silakan. Tu semua kita akan ditanya, lala buat apa? Pergi expo, habis tak ada apa dah. Allah bagi kita piti halal, guna piti halal, bawa anak bini, pas anak dalam do, gina do pusing dalam expo. Tak ada apa kita. Duit tu tak jadi barakah. Panggil mari masjid, dah mari dia aja. Nah, anak-anak tinggal di rumah, umpama tu. Tapi pergi expo, pergi belakang-belakang, habis sebutir rumah. Pergi. Barang sedap. Apa yang sedap? Nafsu sedap. Ingat Allah tak sedap. Kalau ingat Allah sedap ni, dia heret habis anak bini mari rumah Allah ni. Mari atas masjid. Tak, serupa nak pergi lata, nak pergi mana dia. Yang ni, jangan engkau menanti-nanti dalam mengerjakan amal itu selesai daripada aghyar yang telah mendirikan Allah akan dikau dalamnya. Yang Allah tetapkan untuk kita pada waktu-waktu tersebut. Dan jangan engkau menanti-nanti suatu waktu yang lain. Kita tangguh kita nak buat tak apalah lepas-lepas ni lah umpamanya. Daripada waktu yang engkau dalamnya, daripada waktu lala ni. Waktu lala ni ke apa ni? Tengah duduk nada, tengah duduk dengan ceramah ilmu, tengah duduk iktikaf dalam masjid Allah ni. Bila terlepas hak ni, lepas Isya, tak ada apa dah kita kata nak. Dia setiap waktu ni ada kita punya tanggungjawab kita punya ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah cari makan, cari gapo, tak kira lah. Asalkan barang tu boleh mengingatkan kita pada Allah dan mendekatkan kita daripada Allah. Tayyiban halalan, barang yang baik dan barang yang halal. Barang yang haram tu tak termasuk ni. Ini termasuk barang-barang yang rukun dan menjadi fardu, barang yang wajib atas kita, dan begitulah juga barang hak sunat. Kalau kita seorang murid dan salikin, orang yang nak cari makrifat, nak kenal Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita tinggal barang hak wajib. Mana duk bicara ni bicara barang-barang perkara hak sunat. Tu. Nak pindah ke tempat yang lain, nak tukar, nak tak apa dah, biar tak buat lagi lepas-lepas ni. Ada setengah-setengah tuntutan itu, bila kita tak buat pada masa dia,
berlalu masa yang lain, maka habis tuntutan dia tu. Umpamanya, sembahyang tahiyatul masjid. Umpama. Masuk-masuk tak buat sembahyang tahiyatul masjid. Kabar-kabar tengok orang komat, orang gapo semua. Ada lagi tahiyatul masjid? Tak ada dah tahiyatul masjid tu. Kalau kita nak buat tak boleh dah. Kita kena buat sunat ngorek umpamanya. Kalau sunat ngorek ada lagi. Tidak pun kita buatlah terus sembahyang ngorek. Hilanglah hak saat ni nak sunat tahiyatul masjid saat ni tu. Ada cerita dia lagu tu. Dia banyak perkara hak kita hilang lagu tu. Baru dia kata, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Barulah hati itu sentiasa terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pergi awal. Masuk masjid nak langkah kaki kanan. Boleh-boleh nak baca doa. Ada 3-4 jenis doa. Hak mula daripada bismillah ada nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah. Apa wala haula wala quwwata illa ataupun a'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ni nak masuk ni. Kalau dia kita masuk tak boleh apa kita? Boleh. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Boleh tak? Tapi kalau kita langkah kaki kiri dah ataupun langkah tak cara kiri kanan ke apa semua. Ada tubik balik, ada setengah orang tubik balik. Masuk dan patah balik. Dan kita masuk habislah. Kalau nak langkah kaki kanan masuk masjid, kena duduk luar dulu. Masuk masjid, langkah kaki kanan. Barulah. Dia kita masuk, tak ingat kaki mana-mana, habislah lupuk dia punya tempat dia. Tu hukum dia. Rugi tak rugi? Rugi. Ni orang-orang yang takut Yaumun Nudum ni hari menyesal esok. Yang Allah Subhanahu Wa Taala dirikan, Allah akan dikau di dalamnya. Dan jangan engkau menanti-nanti suatu waktu yang lain daripada waktu yang engkau dalamnya, tetapi kerjakan olehmu akan amal dalam tiap-tiap waktu dengan segala hukumnya. Tiada hukum-hukum dia. Semuanya comel-comel belakang. Yang Nabi SAW ajar ni, semuanya dari Allah belaka, dia tak reka sendiri. Mana yang Allah ajar ke Nabi, Nabi ajar kita semua barang ni mengingatkan kita dan mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tujuan Nabi-Nabi, tujuan Quran Allah waktu turun tu. Semua ada hukum dia. Ada hukum dia, perintah dia. Umpamanya, orang tengah duduk bel atau tengah qamat, ada tugas kita. Hak bel seorang je. Kita hak dengar ni ramai-ramai ni. Nak kena jawab. Kalau kita tak jawab nah, rugi dah kita nah. Tak jawab tak apa. Tak jawab tak apa. Tapi di masa tu tugas kita ialah menjawab azan dia. Tak menjawab iqamah dia. Menjawab. Bila kita jawab, mana ni tanda-tanda hati kita ni duduk berjabat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini panggil muraqabah. Allah kelih aku ni, moga aku guna lisan lidah ni hak Allah Subhanahu Wa Taala. Aku guna syafatan dua bibir aku ni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mulut aku ni hak nama mulut sampai ke nak tekak ni, dia boleh tubik suara. Suara ni hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang ada mulut, ada nak tekak, ada lidah, ada gigi ke apa tak tubik suara. Atau tubik suara tak putih umpamanya. Biru mai bisu, wah dah juga. Allah bagi aku subhanallah comel. Masa ni mulut kena main peranan. Peranan ke apa? Jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu tugas ni. Kalau kita kecek hal lain, kita sebut muka hal lain ataupun tak sebut, jadi rugi nikmat lidah kita, nikmat syafatan kita, nikmat suara kita. Jadi rugi yang satu. Bazir. Masa berlalu. Boleh dapat ganjaran, boleh dapat Allah Subhanahu Wa Taala masa tu, tapi tak guna pakai. Jadi rugi kita. Itu yang tak ada lain. Hak tak boleh sebut nama Allah ni masa bila ni. Masa duduk dalam tandah. Duduk dalam tandah apa Allah suruh ingat ke dia juga. Sungguh pun tak boleh sebut nama dia. Tu. Masa bila? Masa kita istinja, masa kita mandi, masa kita berwuduk, umpamanya. Kita mandi-mandi nak wuduk. Dan wuduk tidak sempurna tanpa baca bismillah. Dia sebut itu baca. Maka baca ulama-ulama pecah dua. Nak baca dalam tandah tak boleh. Faham baca? Bacalah dalam hati. Tintahkan bismillahirrahmanirrahim. Jangan sebut dengan mulut.
Biar sebut dengan hati bismillahirrahmanirrahim. Ah, kullu ba kullu kullu apa ni? Kullu amrin dzibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setiap kerja yang baik-baik ni, amal soleh ni, kita tak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, terputus. Putus rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena nak ambil wuduk dalam bilik air. Bilik air tu ada sekali dengan tandah. Faham ya? Tintahkan bismillahirrahmanirrahim. Dan mulakan yang kanan ke apa semuanya. Atau pada ketika kita istinja, kena niat istinja, niat dengan hati. Kemudian ada pula doa istinja. Ingat doa ni. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Nampak tu comel. Doa istinja tu. Kita buang najis zahir, buang toksik kita, sama ada air ataupun yang solid tu. Tak, sama ada cair ataupun yang solid. Ada doa dia. Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, tolong bersihkan hatiku minan nifaq, daripada penyakit munafik. Wa hassin farji minal fawahish, dan tolong perelokkan hasyafah, tolong perelokkan faraj aku, tolong perelokkan alat aku ni daripada benda-benda gangguan daripada syaitan, benda-benda yang tak comel, tak baik. Ni tengok doa comel. Kalau kita tak baca masa tu, habis tubik tandah tak ada dah. Tubik tandah nak kena baca doa tubik tandah pula. Langkah kaki kiri tubik, dia ada masa-masa dia. Masa tu nak mengelak masa bila? Masa tubik tandah. Tubik tandah, tubik dengan kaki kiri. Kemudian ada baca doa mana? Urfanak alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa 'afani. Baca. Allah tunggu bagian ni semua ni. Malaikat tu tunggu hak ni. Dia kata malaikat nak catat ni. Dia catat ni. Oh, dia ni hari ni dia tubik tandah kaki kiri comel, mak. Dia baca doa ni, mak. Ni dia tubik tandah tak ingat kaki mana pun dah, dia mak juga. Tak baca doa ke apa pun, dia mak juga. Tu yang kata amal-amal yang kata kita buat bekas tu. Barang-barang hak wajib-wajib hak tetap dah dari Islam kena buat dah. Ni nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok ni cara orang yang nak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa iza faragta fansab. Lepas buat so. Lepas ni nak buat apa pula? Lepas baca, lepas tubik daripada bilik air, baru kita baca doa selepas ambil wuduk. Baca dah ni. Baca doa selepas ambil wuduk pula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma inni Allahumma Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Comel-comel belakang ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Comel. Lepas tu pula ni, baca pula ayat kursi sekali. Ni antara tempat parking dia, slot dia. Kedudukan dia ada tempat-tempat ni amal ibadat. Ni. So baca ayat kursi. Habis-habis tak ada meja, dia punya tempat dia yang prime, yang utama. Baca ayat kursi ni. So kira lah amal-amal lain tu, so kira lagi ni. Amal-amal yang sunat-sunat, yang simple. Yang ayat kursi ni, semua orang hafal belakang. Semua hafal belakang. Cuma nak amal dia. Nak amal mana? Ayat kursi. Antaranya tempat ni. Hamba boleh sebut sini 5 lah. Ayat antaranya. Hak lebih daripada tu tak apalah. Ni baca sekali baca. Ni antaranya. 5 tempat kita boleh baca ayat kursi. Ini tu amal ni untuk bekal kita. Yang pertama setelah mengambil wuduk. Selesai kita ambil wuduk. Dah baca doa ambil wuduk. Disunatkan kita baca ayat kursi. Ni ada hadis sahih. Kemudian tu masa bila? Selepas sembahyang. Dalam wirid tu. Dalam wirid tu. Nabi tak aja tinggal ayat kursi. 2 ni. Lagi mana ni? Ketika keluar daripada rumah kita. Nak pergi kerja, nak pergi mana, nak pergi kedai, nak pergi apa kau.
Hantar munggah nak sekolah ke apa ke. So, lagi tepat. Kemudiannya, setelah masuk dalam rumah ni. Hak tubik saat ni, masa kita kunci pintu geri ke apa ke. Bismillahirrahmanirrahim. Tu tempat dia. Tu tempat dia. Bila kita buat lah tu, kita dapat ganjaran dari Allah SWT. Kena baca ayat kursi. Nah, naik kereta ni. Baca pula masa naik kereta ni. Nah, ya Allah subhanalladzi sakhara lana apa? Baca. Tengok ni Allah letak kita. Comel. Mana hati kita sentiasa terkait dengan Allah Subhanahu. Sentiasa ada amal ibadah yang kita tak akan puas dalam kehidupan kita. Hak ni kena baca gini. Hak ni buat lagu ni. Hak ni langkah lagu ni. Hak ni tangan sini. Hak ni mata sini umpamanya. Ada tak puas ni. Dalam sehari-hari kehidupan kita. Ayat kursi lagi 3 dah ni. Masa tubik daripada rumah. Kemudian setelah masuk rumah pula, baca pula. Setelah kita beri salam. Buka pintu, bismillahirrahmanirrahim, tolak saja pintu, langkah kaki saja masuk dalam rumah, beri salam. Ada orang, tak ada orang, beri salam. Ada orang, tak ada orang, beri salam. Antara setengah-setengah riwayat kata, kalau tak ada orang, moga kita tahulah rumah kita. Pakat tubik belakang, pak kelik belakang, tentu tak ada orang. Tak? Kalau ada orang, ajaib. Ada orang ajaib. Nak beri salam, ada orang jawab. Tekah tak tentu juga. Tak? Hantu raya kau. Tok wali mana kau jawab kita tak tahu dia. Kena curi dah pecah rumah. Jadi beri salam. Bila beri salam, kemudian tu dah masuk duduk dalam rumah sebelum kecek, sebelum gapa-gapa, baca ayat kursi sekali. 4 lah. 4, 5 dah lah. Nah. Lepas ambil wuduk, 4 baru. Lepas ambil wuduk, kemudian lepas sembahyang, dalam wirid sembahyang. Kemudian ketika keluar daripada rumah, sudah keluar daripada rumah, yang keempatnya masuk dalam rumah setelah berada di dalam rumah. Nah, baru masuk ke dalam rumah. Yang kelimanya sebelum tidur. Ini tempat-tempat kita boleh guna ayat kursi. Allah tidak buat turun saja ni ayat yang maha agung. Ada tempat-tempat dia. Siapa nak mudah syurga? Nak mudah syurga, pakai angkat tangan belakang. Kalau tak angkat pun nak ke syurga ni. Tak, tak semaya pun nak syurga. Yang kata ni. Antaranya Nabi kata, amallah. Jangan tinggal sama sekali ayat kursi setelah selesai mana-mana semaya. Ba'da salah. Selesai mana-mana semaya. Yang tinggal tu antara kafir-kafir dia. Banyak ni benda-benda lagu tu hak kita tinggal jadi rugi. Apa tu? Ada tempat-tempat dia tu semuanya kita boleh amalkan. Soalan lain waktu yang engkau dalamnya tetapi kerjakan olehmu akan amal dalam tiap-tiap waktu. Buat bila masuk tempat dia, masuk waktu dia, dalam keadaan dia, amal saja. Termasuk doa-doa saat ni. Dengan segala hukumnya. Dan dirikan olehmu pada tiap-tiap hak di dalam tempatnya. Dalam tempatnya. Ada hak-hak dia. Cuba kita masuk masjid sana. Apa hak masuk masjid? Tahiyatul masjid. Langkah kaki kanan. Baca doa masuk masjid. Itu hak-hak dia. Termasuk beri salam. Itu hak-hak dia. Semua dia ada hak dia. Supaya ada hak yang sunat. Kalau kita ambil dalam solat, dalam sembahyang, mula-mula takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa hak dia? Yang sunat-sunat lah. Yang wajib kena sebut Allahu Akbar. 4 putih itu. Tak. Allahu, janganlah tidak ada mat langsung pada Allah dalam yang kedua tu. Hendaklah sekurang-kurangnya 2 harakat. Yakni 1 alif. Allahu Akbar. Pada dah. Jangan Allahu Akbar. Tu hak dia. Batas sembahyang. Kalau panjang pula, Allahu Akbar. Oh, boleh. Kata Imam Ramli, Syekh Ramli, ini Syekh Ibn Hajar, bukan Ramli. Syekh Ibn Hajar, kata Syekh Ibn Hajar, boleh 7 alif panjang dia. 7 alif. Kata Imam Al-Qaryubi, ini semua pakar Imam Syafi'i belakang ni, anak murid Imam Syafi'i belakang, hebat-hebat belakang, pakar fiqh
dalam Syafi'iyah ni. Kata Imam Qalyubi paling panjang 6 alif. 6 alif makna 12 harakat. Ada dalil ni. Itu kitab-kitab baca. Dan tidak boleh kurang daripada 1 alif. Kurang daripada 1 alif, maka takbiratul ihram batal dengan sendiri. Tidak sah. Boleh ambil mana dia? Daripada 2 nak pergi sampai 14. Dia kau nampak 14. Tak ada. Orang muda pun tak ada. Nah, tambah kita tua kau sepuh. Leluh ke apa tak ada. Padahlah. Ikutlah. Lebih daripada 2 harakat. Boleh dah. Lebih dah. Nak masuk niat. Situ masuk niat. Niat rukun. Situ apa lagi rukun? Hukum dia. Peraturan dia. Hukum dia. Yang Allah nak. Kena qiyam. Kena belajar. Jadi hak Allah kata hukum hak sunat pula. Hak sana hak jadi rukun hak wajib. Hak sunat pula. Kena angkat tangan. Tak angkat tangan tak apa. Tapi tempat dia masa tu dia suruh angkat tangan. Angkat tangan malaikat catat ada parkah situ. Ada ganjaran pahala situ. Mu tak angkat tangan pun catat juga. Tapi pahala angkat tangan tak ada. Ini umpamanya gitu. Itu tempat dia. Tempat dia. Lama tengah duk baca Fatihah baru teringat saat ni tak angkat tangan. Nak angkat tangan pula. Allahu Akbar. Ni gila nama dia. Semaya raya pun orang tak baca lepas tengah duk baca Fatihah. Ada. Dia kena sebelum Fatihah tu. Ada lagi doa iftitah. Kalau dan bismillah ya Allah, tu ingat doa iftitah. Jangan patah baliklah batas semaya. Tempat dia mana? Sebelum baca Fatihah. Mana dia Fatihah? Sebelum bismillahirrahmanirrahim. Ada situ lagi kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tak ada nak ta'awuz. Allahu Akbar semaya sendiri-sendirilah ataupun semaya ramai-ramai tak apalah jemaah pun tiba-tiba sudah habislah. Tak ingat nak a'udzubillah. Maka kita pun a'udzubillah. Batas sembahyang kita. Ini barang dia tempat-tempat dia. Walaupun ia sunat tapi dia buat habis binasa habis sembahyang hak fardu kita saat. Sunat je. Umpamanya tu. Jadi ada tuntutan dia, ada hukum-hukum dia. Hukum dia tu sah batal, makruh, halal, haram. Dapat pahala atau berdosa dan sebagainya. Dan dirikan olehmu pada tiap-tiap hak dalam tempatnya dan jangan engkau menanti-nanti akan sihat. Apa sebut akan sihat ini? Nanti biar sempurna dululah, biar sihat ni, tak apa ni. Lah ni buat sakit gigi, tak boleh nak baca doa iftitah. Baca hak barang yang rukun-rukun boleh. Apa salahnya yang sunat-sunat kita baca lagu cara orang sakit. Supaya orang sakit nak cacar dalam semaya tak boleh, duduk. Hak tu hak mustahaknya, jangan tak semaya. Begitulah perkara-perkara sunat. Supaya zikir-zikir pagi petang. Tak ada petang ni ada perlawanan bola ni. Final Allah rugi. Dia wirid petang tak ada buat. Bila sampai wirid petang tak ada buat. Zikir petang tak ada buat. Maka jika kita ada waktu, kita ambil lah waktu sebelah malam. Kena buat juga. Kalau tidak nanti rasa menyesal. Kita nanti rasa menyesal. Kita kena buat seolah-olah qada pada tempat hak lain. Dan jangan engkau menanti-nanti akan sihat, makna akan farag atau masa lapar. Maka bahawasanya menuntut menanti-nanti demikian itu membatalkan. Batal habis cerita. Supaya saat ni doa iftitah tak baca doa iftitah. Tiba-tiba baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Batal adalah doa iftitah saat ni itu. Sampai selesai nak beri salih ni. Tak boleh baca doa iftitah dah. Kalau nak goma baca doa iftitah boleh. Batas semaya. Tu. Tak boleh. Boleh kata tak boleh. Dia ada tempat dia ada hukum-hukum dia. Ada setengahnya membatalkan dia. Bila kita buat tempat dia lain daripada tempat dia. Supaya semaya raya. Semaya raya 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua.
Tiba-tiba lepas baca doa iftitah tak angkat, tak ingat, moga setahun 2 kali je. Tak ingat, moga kita jadi tok imam pun madrasah je panggil, masjid dah tok imam suku dah, hak mahir dah. Nak panggil madrasah tak ada tok imam, harilah ustaz jadi tok imam, pak kita. Nak sembahyang raya ni orang kampung ramah balik, orang luar ramah balik ni. Balik, moga setahun sekali. Kabar-kabar lepas iftitah tu terus apa lepas iftitah terus dah tak angkat tangan tak takbir tak apa bismillahirrahmanirrahim nu ingat nak baca sabihis tu tak lagi nak baca Fatihah kabar-kabar saat ni aku tak takbir 7 kali sudah lah tak jadilah sembahyang raya tiba-tiba lepas baca Fatihah baru dia teringat nak angkat tangan dia pun Allahu akbar kejut habis makmum ni. Apa tu imam tak baca surah? Tiba-tiba takbir Allahu Akbar. Orang hak lihat set-set kita muslimin ni tak apa nampak tu imam. Hak tak nampak tu imam haduk belakang dengan muslimat kita haduk belakang tabir. Dia tak tahu apa bila dengar Allahu Akbar. Tu imam tak baca surah dia turun rokok kali. Allahu Akbar dia rokok lah. Tidak kata. Moga dia dengar Allahu Akbar rokok ya. Dia tak ada lain dah. Kemudian Allahu Akbar hak kedua pula. Buat apa Allahu Akbar? Sepatut sami Allahu liman hamidah. Dia kata, aku rokok dah ni. Dia kata, tak betul dah tu imam ni. Batal lah semayan dia. Kerana bukan tempat dia. Hukum dia bukan situ. Kalau kita pergi buat hukum situ, maknanya kita telah membatalkan semayan kita dengan sengaja. Tu kalau tak tahu, kalau tak tahu boleh kira lagi lah. Kalau tahu dengan sengaja batal dosa sah. Tak boleh main-main benda ni. Dia setiap slot dia tu ada tugas-tugas, ada amalan-amalan, ada amal-amal yang Allah SWT tuntut daripada kita. Demikian itu membatalkan kerana bahawasanya muraqabah yang kedua itu menghilangkan bagi hak yang awal. Bila kita buat yang kedua tu umpamanya takbiratul ihram saat ni takbir apa ni sembahyang raya umpama dia pada tempat yang lain kita batal habis ni. Batal habis tu. Dan bagi yang awal itu daripada haknya tiada hilang dah, tiada bagi keduanya. Hak awal tu bukan hak yang kedua saat ni. Hak kedua ni bukan dia dah kita buat salah dah. Kita masuk umpama saat ni tak tahiyatul masjid dah. Ya tu umpamanya. Tiba-tiba mari sembahyang maghrib dah. Lepas sembahyang maghrib baru nak buat pula sembahyang tahiyatul masjid. Tak jadi dah, habis dah tempat dia. Tempat dia pada mula tadi dulu lagi. Bukan tempat kedua ni. Tempat keduanya sembahyang dia panggil sembahyang ba'diyah maghrib, sembahyang selepas maghrib, sembahyang sunat selepas maghrib. Tu cerita dia. Ambillah contoh puasa kita kata. Puasa Asyura lah baru ni. Makan surah. Nah. Puasa Asyura jatuh 10 hari bulan. Jatuh 10 hari bulan Muharram. Lah ni masuk Safar dah. Dah. Duk makan surah tak habis lagi. Masuk 10 hari bulan tak buat. Tiba-tiba aku nak buat nas. Nak buat bila? Lah ni baru nak buat. Baru tak ingat hari tu nak rugi lah. Tak jadilah. Qadha boleh lah. Tapi masa hari Asyura tu ada tuntutan dia. Walaupun kita buat hari ni dengan niat qadha umpamanya. Dengan niat qadha tapi tuntutan dia pada hari Asyura itu. Tu yang ambil kira. Tak, yang tu yang Allah Subhanahu Taala tunggu-tunggu. Maka hukum hak yang asal mula kata 10 hari bulan ataupun tahiyatul masjid saat ni hilanglah hukum dia. Tak ada lah. Hilang hukum walaupun kita bolehlah niat qadha dan sebagainya. Tak ada orang niat qadha sunat mutlak ni. Ada orang niat qadha sunat mutlak. Nah. Allahu Akbar. Nak baca sikit lagi boleh kan ni? Allah hilanglah hukumnya. Jadi bila di awal tu kalau di awal kita tak buat masa 10 hari bulan saat ni tak buat puasa Asyura ataupun masa masuk saat ni tak buat tahiyatul masjid ataupun di dalam tak baca iftitah ataupun kita kata di dalam tahiyat akhir tak baca Ibrahimiyah. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, tak ambil hak tu. Tak, umpamanya. Dia beri salam. Beri salam. Mana tempat-tempat dia tu. Maka hilanglah hukum dia. Tak ada dah. Kita nak patah balik, tak ada dah lah. Dia beri salam enggak? Tak ada lah Ibrahimiyah tu. Nah, bila tak ada hak tu, maknanya sungguh kita buat selepas tu. Makna tak duduk di tempat dia. Dia punya ganjaran dia lain dah. Ataupun masa tu kita nak wirid-wirid hak lain, tiba-tiba duk baca selawat Ibrahimiyah. Jadi rugi situ. Tu maksud dia. Bila kata lagu tu, lah ni, alah dah saat ni tak terlepas dah saat ni. Tak buat langsung. Rugi pula. Dua-dua tak boleh. Dah lah dalam tempat parking dia tak buat. Dah umpamanya doa iftitah tadi tak buat. Dah selepas daripada tu nak qada, tak rajin orang buat qada doa iftitah ni umpamanya. Pakai habis lagu tu. Makna tinggal belaka-laka. Bila tinggal belaka-laka, yang rugi kita. Sofa saat ni masuk masjid ke apa, kita tak baca doa lah. Masuk ni nak baca doa. Boleh nak baca doa. Tapi di tempat dia tu, masa mula-mula masuk saat ni, dia dah duduk lama sembahyang ngorek dah baru teringat nak baca doa. Boleh baca doa. Tak salah. Tapi bukan tempat dia. Jadi, tempat dia ni, masa ni, tempat masa ni, masa ni apa amal kita? Kita kena buat tu. Maka lazim atahmu dengan mendirikan pada segala hak waktu itu. Dan setiap detik itu, setiap masa itu, ada hak-hak dia. Ada tuntutan-tuntutan dia. Ada kijak amal dia. Dan jangan engkau kata esok-esok, tak apa, pah-pah ni lah, esok lah. Maka yang demikian itu membinasakan. Habis. Al-waktu kas-saif. Kata pepatah Arab. Al-waktu kas-saif. Masa itu ataupun waktu itu seperti pedang. Seperti mata as-saif, seperti pedang. Idza lam taqta'hu, jika kamu tidak apabila kamu tidak mengeratnya, kamu tidak memotongnya, qata'aka, dia akan potong kita. Bila kita tak kerat dia kerat kita. Moga dia seperti pedang yang tajam. Idza lam taqta'hu, jika kamu tak potong dia akan potong kita. Qata'aka. Ni kata pepatah Arab. Comel juga. Nak. Comel juga ayat tu. Apa dia? Serupa kita semayang masa muda itu tak semayang. Dia mari tua lah. Masa muda segar boga, tengah sihat, tengah sedap, gigi penuh, suara pun kemah, tubuh semua. Habis bagai-bagai perkara. Dia mari tua dengan kecil manis, dengan garut, dengan gapur. Allah. Nak lipat kaki pun dolar. Tak, dia mari garut. Garut pula dia duduk tu, dia menetap tu. Di tempat pula sendi-sendi. Kita sedap-sedap lah semayang belakang tu. Allah, sakit weh, seksa dengan semayang ni. Tak, seksa. Dengan paru-paru kecung lah, dengan darah tinggi, dengan mata pun jadi yang kata apa? Mata jadi penglihatan tak jelas. Tak cerah mana dah, kabur mata pun dah. Dengan kecil manis dah. Bagaimana? Sanggup tak sanggup kita bayar balik barang hak muda dulu. Masa muda dulu mudah-mudah tinggal dan mari tua kau lagi mudah nak tinggal. Ya Allah, minta maaf ya Allah, buat gana ya Allah. Sakit aku tak beradu dah ni. Ubat ni sekepar doktor duk bekal ke aku. Bekalan aku untuk akhirat tak tahu, tak ada banyak mana lagi. Hak lama-lama dulu tak ada yang qada, ya Allah minta ampun. Ini keadaan kita masa tu. Dia bagi tu, habis itu dia kata, yang demikian itu membinasakan, punah kita. Jadi atas dunia tak ada beramal sikit-sikit atas dunia. Kemudian nak harap ganjaran dari Allah banyak-banyak. Bagaimana ni? Harap rahmat Allah. Ini kena tipu dengan diri sendiri. Dan mudah-mudahan kita tak lagi tu. InsyaAllah. Kuat ni, gagah ni tak. 60 boleh lagi tak. Gigi ori lagi. Gigi tak pasu lagi. Gigi ori lagi. Mata kena pakai spek dah. Jadi yang berasa pada sekat tu. Kita berhenti. Aku qali hadza astaghfirullahalazim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بأخلاق الحسنة والحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات على الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.